Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan topik kita ataupun pembelajaran kita. Dan murid-murid semua boleh buka buku teks jilid 2 Bahasa Melayu, muka surat 71. Kita akan teruskan dengan tema yang baru, tema yang ke-8. Iaitu unit yang ke-23 budaya usahawan. Okey. Jadi kemahiran yang pertama kita akan mulakan pada hari ini iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi untuk kemahiran ini murid-murid perlulah fokus dan dengar apa yang ustazah nak sampaikan. Okey. Jadi tajuknya yang iaitu bijak berniaga. Okey. Di sini ada sebuah program iaitu program Bidik Bestari akan diadakan pada bulan hadapan. Hanif dan rakan-rakannya mahu menjual minuman. Okay. Jadi untuk program ini Hanif dan rakan-rakannya dia berkeinginan. Dia berkeinginan tu maksudnya dia ingin menjual minuman. Okay. Jadi di sini untuk program ni ada 2 perbandingan minuman yang Hanif dan rakan-rakannya akan jual. Okey, jadi air yang pertama boleh tengok dekat sini air yang berproses ataupun minuman yang dalam kotak. Okey. Yang kedua air di dalam balang ataupun yang ni biasanya air yang dibancuh sendirilah. Okey. Jadi kalau tengok perbandingan ni, air kotak ni kalau kita tengok biasanya ada di kedai-kedai, betul? Jadi bila kita nak minum minuman ni kita tinggal bayar je. Ya, tapi kalau air bancuhan sendiri ni biasa kita akan jumpa di pasar-pasar malam ataupun di gerai tepi jalan kan. Kita boleh tengok ada ais dekat situ. Okey. Kemudian kalau kita nak jual air yang kotak ni biasanya ais dia air ni akan dimasukkan dalam satu bekas bersama dengan ais lah. Jadi air ni akan rasa dia sejuk tapi tak ada ais dalam dia. Okey. Jadi Hanif memberikan cadangan untuk menjual air kotak. Ini nama dia air kotak. Yang berikut ialah maklumat tentang air kotak. Iaitu yang pertama, air kotak ni adalah kegemaran ramai. Okey. Sebab apa? Sebab dia manis kan? Jadi biasanya kanak-kanak ataupun orang-orang muda dia suka akan air kotak ni. Sebab rasa dia manis. Okay, tapi tidak sesuai untuk orang dewasa yang mempunyai penyakit kronik ataupun kencing manis kan. Sebab kandungan gula dia yang tinggi. Kemudian dapat menghilangkan dahaga. Ya betul, air dapat menghilangkan dahaga. Kemudian mudah diurus. Kita tak perlulah nak bancuh kan. Hanif dan rakan-rakan dia tak perlu nak bancuh satu persatu. Kemudian diperoleh daripada pemborong. Kalau untuk jual biasanya Hanif ni boleh dapatkan di kedai borong. Kalau bukan kedai borong, harga dia berbeza sedikit. Okay, mahal sedikit. Harga jualan biasanya RM1.50. Okay, disebabkan dia buat di dalam kotak. Jadi air ini dibuat ada bahan yang untuk membuatnya bertahan lama. Okay, ataupun bahan pengawet. Kemudian modalnya agak besar. Okay. Walaupun dia agak besar tetapi dari segi pengurusannya mudah. Okay. Jadi tak berjejer-jejer air tu kan. Tak perlu nak bancuh air gula dan sebagainya. Okay. Keuntungannya kecil. Jadi modal yang perlu Hanif keluarkan di sini adalah untuk membeli di kedai borong air kotak ni. Okay. Kemudian untuk Saiful pula memberikan cadangan supaya mereka menjual air bancuhan sendiri. Okay. Jadi bila air bancuhan sendiri ni kita boleh kenal pasti air apa yang orang ramai suka. Kan? Tak semua orang sukakan air kotak. Jadi mereka akan cari air bancuhan ni. Okey. Kita dapat kita boleh adjust rasa dia nak manis atau kurang manis dan sebagainya. Kemudian sukar disediakan. Okey, dari segi pengurusan sukar sedikit. Okey. Perlu dibancuh sendiri, betul. Kalau untuk peniaga-peniaga, biasanya mereka membancuh sendiri air tersebut dengan membeli pati ataupun jus daripada kedai-kedai yang berhampiran lah.
Kemudian harga jualan adalah RM1, minima RM1 biasanya. Okey, untuk masa ni kurang, biasanya RM1 lah, paling sedikit. Kemudian tidak tahan lama. Okey, sebab apa tak tahan lama? Sebab ais ni akan mencair di dalam balang ni. Kemudian dia kurang lah rasa manis tu dah lama-lama kan. Sebab ais dah mencair. Okey, kemudian modalnya kecil tetapi keuntungannya besar. Okey, terbalik pula dengan ni. Okey, daripada kemahiran ni murid-murid dapat jelaskan ataupun membanding beza antara kedua produk ni. Okey, air kotak apa bezanya dengan air bancuhan sendiri. Okey, air kotak mudah diurus, betul? Mudah diurus. Tetapi air bancuhan sendiri ni sukar disediakan. Betul ni, sukar disediakan. Kemudian kedua-duanya sama, kegemaran orang ramai. Jadi kedua-duanya mempunyai persamaan yang sama, iaitu kegemaran orang ramai. Okey, siapa yang tak suka manis kan? Okey. Jadi biasanya apabila kita ada aktiviti ataupun kita bersukan, jadi kita memerlukan gula ataupun untuk kembalikan tenaga kita kan. Jadi bolehlah dapatkan di kedai-kedai untuk air kotak dan juga air ataupun air bancuhan sendiri. Okey. Jadi selain mudah diurus dan sukar disediakan, air kotak juga dapat menghilangkan dahaga. Jadi menghilangkan dahaga untuk kedua-dua adalah sama. Jadi boleh diletakkan di sini. Letakkan di sini iaitu dapat menghilangkan dahaga. Kemudian yang perbezaannya iaitu diperoleh daripada pemborong. Air kotak dapat daripada pemborong, beli daripada pemborong, manakala air bancuhan sendiri ni perlu dibancuh sendiri. Okey. Siapa yang nak menjual, dia lah kena bancuh sendiri. Kemudian daripada segi harga. Dekat situ harga jualan RM1.50 untuk air kotak. Air jualan untuk air bancuhan sendiri RM1. Okey. Kemudian tahan lama. Untuk air kotak tahan lama lah. Kalau tak habis boleh disimpan semula. Tapi kalau air bancuhan sendiri tidak tahan lama. Kalau dah tak habis, dah cair, dah tak sedap, dah tak manis, dah tak boleh nak jual kan. Jadi kena buang lah. Jadi dekat situ dah berlaku pembaziran. Kemudian modalnya agak besar. Untuk air kotak modal dia agak besar. Manakala air bancuhan sendiri modal dia kecil. Begitu juga dengan dari segi keuntungan, air kotak ni untung sedikit. Kemudian air bancuhan untung besar. Okay, kita teruskan dengan kemahiran membaca ni. Nanti murid-murid boleh membaca di rumah. Okay, supaya apa Ustazah minta murid-murid baca? Supaya dapat melatih pembacaan murid-murid sendiri. Okay, Ustazah tak dapat nak bantu murid-murid, tapi bila awak yang melaksanakannya di rumah, melaksanakannya sendiri, banyakkan latih tupi, banyakkan membaca, jadi secara automatik awak dapat meningkatkan tahap pembacaan awak sendiri dan juga tahap kosakata ataupun perkataan-perkataan yang awak dapat fahami. Okey. Jadi kita teruskan dengan kemahiran menulis. Okey. Di sini kemahiran menulis, Ustazah tak minta awak pun menulis. Tapi di sini ada sedikit berkaitan dengan bagaimana kita nak mengedit dan memurnikan teks. Okey. Dekat sini, bimbing murid mengenal pasti kesalahan ejaan. Okey. Ni biasa soalan keluar ni. Kesalahan ejaan, tanda baca dan juga penggunaan imbuhan. Okey, kita cuba tengok satu persatu. Okey. Tajuk dia di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Fatin melihat Nabila sedang memasukkan gambar-gambar ke dalam album. Ini gambar siapa Nabila? Dia dah betul dah tanda bacanya, tanya Fatin. Oh, ini Pak Cik Mazlan. Bila ada oh, maksudnya ada tanda seru dekat situ. Perlu ada tanda baca seru. Beliau Pak Cik saya. Beliau seorang peraih. Di sini ada kesalahan ejaan iaitu peraih. Di sini sepatutnya huruf I. Okey. Huruf I. Okey, jadi huruf I dekat sini. Bukan huruf I. Kemudian udang geragau. Okey, apa maksud udang geragau? Dekat sini ada info. Udang geragau ialah udang kecil yang biasanya dijadikan belacan atau cencaluk. Dia kecil, dia halus. Dia anak-anak udang. Okey. Jadi dia gunakan udang tu untuk dijadikan belacan dan juga cencaluk. Okey. Dia tak gunakan udang yang besar tu lah.
Kemudian dahulu beliau nelayan dan pencari udang geragau. Beliau hanya menjual hasil. Okey, hasil memang kita sebutkan hasil kan macam E. Tapi sebenarnya dia ejaan dia adalah I. Okay, bukan E. Okey. Beliau hanya menjual hasil tangkapannya kepada jiran. Kebanyakan jirannya pengusaha belacan dan udang kering. Ada juga yang membuat cencaluk dan keripik udang secara kecil-kecilan. Dekat sini pun sama. A sepatutnya ditukar dengan I. Okey. Jadi dekat sini ada kesalahan ejaan. Okey. Jadi murid-murid perlu membaca setiap perkataan. Okey. Jangan secara rawak ataupun baca secara keseluruhan. Awak kena baca ayat demi ayat untuk mendapatkan jawapan yang untuk menemui kesalahan yang ada. Okey. Namun beliau, okey, sepatutnya kalau dekat sini namun dia adalah di awal ayat kan. Jadi untuk tak mungkin namun ini terbentuk satu ayat yang lengkap. Okay, jadi kat sini sepatutnya adalah koma. Koma. Kemudian beliau adalah sambungan daripada namun. Okey. Beliau. Walaupun kalau kat sini noktah ataupun titik, beliau ni B kena huruf besar sepatutnya. Okey. Tapi dekat sini dimulakan ayat dengan namun, kemudian beliau pernah menghadapi pelbagai cabaran, hasil tangkapannya sering kali tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan kerana penangkapan udang jenis ini bermusim. Okey, bila bermusim, dekat sini ada koma kan. Jadi sepatutnya ada kesalahan dia koma ni. Jadi sepatutnya dekat sini noktah ataupun titik, bukan koma. Okay, kalau dekat sini koma, N kena huruf shell. Okay, tapi namun begitu ni memang selalunya terletak di awal ayat. Okay, jadi yang sini namun begitu betul lah. Cuma kesalahan daripada tanda baca ni. Namun begitu, beliau tidak pernah berputus asa. Beliau merebut peluang yang ada untuk mengatasi masalah itu. Okay, jadi dekat sini ada kesalahan tanda baca lagi. Dia tak ada pun perkataan ataupun kata soal dekat awal ayat. Betul? Tak ada kata soal. Jadi di hujung ni tanda baca ni adalah berlaku kesalahan. Jadi perlu tukar titik dekat sini. Okey? Yang seterusnya, perenggan yang berikutnya, beliau mula membeli. Bukan meng. Sepatutnya tukar mem. Membeli udang geragau daripada nelayan-nelayan lain. Kemudian beliau menjual, okey, kesalahan imbuhan men. Okey. Menjual udang geragau kepada pengusaha. Pengusaha ada kesalahan ejaan ataupun imbuhan. Pengusaha belacan dan cencaluk. Perusahaan itu semakin berkembang maju. Okey, perusahaan itu semakin maju. Okey, betul kat sini. Kini beliau memiliki 3 buah lori yang digunakan untuk membeli dan menghantar. Okey, kesalahan imbuhan. Sepatutnya meng. Okey. Menghantar udang geragau kepada pelanggannya. Okey, cerita Nabila kepada Fatin. Jadi dekat sini. Okey, bila ada tanda ni, mesti ada pembukanya. Pembuka ni. Okey. Jadi penutupnya inilah. Tapi di sini ada penutup tapi tiada pembuka. Kan? Betul? Jadi kita kenal pastilah yang mana. Okey. Kemudian untuk hari ini itu sahaja. Okey, kita belajar kemahiran mendengar dan bertutur dan juga kemahiran menulis. Okey. Jadi murid-murid boleh cuba buat di rumah. Okey, nanti Ustazah akan berikan latihan. Jadi untuk hari ini itu sahaja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.